Keberanian tuan-tuan puan bagi tepukan pada diri sendiri. Kita sangat raikan lah. Tuan-tuan puan, saya kongsi sedikit tentang peluang tuan-tuan dan puan. Kita ada, tuan-tuan pernah dengar Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy kan? Strategi Laut Merah dan strategi Laut Biru. Yang mana lebih baik lagi? Blue Ocean ke Red Ocean Strategy? Kita ramai-ramai semua ni, kita ada hampir 500,000 guru di Malaysia. So Red Ocean Strategy ni, tuan-tuan dan puan akan masuk laluan kenaikan pangkat ke kemajuan kerjaya ni secara biasa. Time base berasaskan kecemerlangan TBBK, dan tuan-tuan dan puan buat kerja macam biasa lah. Tuan-tuan dan puan-puan buat kelas tambahan. Tuan-tuan dan puan-puan ni ekstra, cerita pasal ekstra. Tuan-tuan dan puan-puan latih murid, yang semua orang boleh buat. Itu Red Ocean, ramai sangat berpotensi boleh buat benda tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Blue Ocean Strategy, inilah platform dia, yang mana kita ke hadapan di lautan yang tak ramai orang masuk. Kita panggil dia sebagai Blue Ocean Strategy. So sekarang ni tuan-tuan dan puan dah berada sebelah kaki di dalam laluan kerjaya tuan-tuan dan puan, yang mana tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada satu terminologi di peringkat unit naik pangkat ni, kita panggil Margin of Preference, MOP. Apa Margin of Preference ni tuan-tuan dan puan? Cikgu-cikgu sekalian yang hebat di depan saya ni, kita semua sama, buat kerja basic yang sama. Tuan-tuan mengajar 20 waktu, 25 waktu, ada 28 waktu, tuan-tuan mengajar. Cikgu-cikgu semua mengajar. Semua buat kerja kurikulum, semua buat kerja HAM. So apa yang membezakan kecemerlangan tuan-tuan puan dengan rakan-rakan yang lain? Inilah. Yang ni yang dia katakan margin of preference. So dia ada extra marks. Bukan saya nak melobi kita mesti buat macam ni. At least kita ada. So tuan-tuan puan dah ada benda ni. So teruskan. So saya tak mau cakap banyak sangat, itu mukadimah lah. Tuan-tuan puan tengok di depan ni, nama dia ni Kurt Lewin. Kurt Lewin ni ada pelopor action research sebelum Chemist and McTaggart tu. Kita sekarang gunakan model Chemist and McTaggart untuk buat kajian tindakan. So sebelum Chemist and McTaggart, inilah pelopor dia. Dia mati tahun 1947. Kira masa World War II tu, Perang Dunia Kedua tu, dia meninggal time tu. Maksudnya lama. Meninggal pun mesti umur dia dalam 60-70. Sebelum tu dia dah buat action research dah. Dia kata apa? Saya besar sikit, nampak tak? No research without action, no action without research. Tidak ada kajian tanpa tindakan, dan tidak ada tindakan tanpa kajian. Cycle dia di situ. So kita dah sebut action research. Benda apa? So kita buat satu research tu sebab kita nak bertindak. Kita tengok murid kita 5 orang je tak faham apa yang kita sampaikan. 5 orang saja. Jadi kita bertindak atas kapasiti 5 orang itu. Itu action research. Dan saya sudilah dalam majlis ni kita berkongsi maklumat. Saya tahu tuan-tuan dan puan pun ada yang sedang menyambung pelajaran, ada banyak dengar taklimat. Dia school of thought kita ni, kita jangan sempitkan, kita jangan narrow down. Orang kata, dia ni sampai ni tak betul ni. Ni aku belajar di universiti buat master macam-macam ni. Tak. Dalam research ni sangat luas. Saya tak boleh kata apa yang saya sampaikan ni betul 100%. As long as kita ada justifikasi, kita ada data yang nak disampaikan, itu juga dipanggil sebagai research. Okey. Dan untuk hari ini saya nak sampaikan tentang abstract. Okey. So abstract ni sebab apa penting? Saya difahamkan pada 16 hari bulan Februari nanti, seminggu lagi Tuan Haji tuan-tuan puan kena hantar dulu abstract ni yang lengkap dan mengikut apa yang format yang kita cadangkan lah. Okay. Reporting yang macam Cikgu Akibi maklumkan tu, nanti kemudian selepas dah presentation apa semua, baru kita akan buat bingkai lain. So sekarang ni selain tuan-tuan puan menyediakan tuan-tuan puan punya presentation PowerPoint, yang ni yang kita nak, sebab kita akan compilekan dia di dalam bentuk proceeding lah, dalam bentuk buku. Yang ni yang kita nak edarkan kepada kata apa, di masa hari kejadian tu, perasmian tu, dia akan keluar nama tuan-tuan dan puan semua, apa tuan-tuan buat. Okey,
Apa benda abstrak ni? Daripada kajian yang kita buat ni, kita nak cerita ke orang dia punya the main issue ataupun the whole story of our research dalam satu muka surat yang padat, dalam lebih kurang 200 perkataan. Itulah kita panggil abstrak. Okay? So yang pertama kita ada permasalahan. Permasalahan. Kita punya problem statement. Kita cerita lebih kurang satu frasa, satu ayat yang menyatakan sebab apa kita buat kajian kita tu. Tak payah panjang. Sebab nama dia pun abstrak. Okey, yang kedua adalah objektif. Setengah orang buat kajian ni dia ada 5 objektif. Setengah orang buat kajian ni dia ada 3 objektif. Perkataan lain yang lebih layman word untuk objektif ni, matlamat kita buat lah. Apa tujuan kita buat kajian ni? Ada setengah orang ada satu saja objektif kajian ni. Yes, boleh. Action research macam saya kata tu, dia memang dekat dengan guru. Jangan kita kata action research ni nak buat, saya punya supervisor kalau yang ada penyelia tu sambung belajar, mesti kurang-kurang 5 objektif. Tak. Itu orang kata kajian yang peringkat lebih, populasi yang lebih besar. Dia nak generalisasikan benda tu sebagai satu dapatan yang umum. Kita nak generalisekan kita punya dapatan untuk murid kita saja. Jadi jangan rigid, jangan narrow down scope. Okey, objektif kalau tuan-tuan ada satu saja objektif, yes. Satu sajalah. Kalau dua objektif. Tujuan kita buat tu. Selain kita mengatasi masalah murid tak boleh membaca, contohnya, kita boleh mengatasi masalah kerja berkumpulan dengan aktiviti ataupun inovasi yang kita buat. Ada je 2 objektif. Kadang-kadang kita nak objektif pertama nak kenal pasti tahap dulu, tahap dia minat tak minat dengan subjek kita sebelum kita introduce kita punya inovasi tu. Itu satu objektif. Bila kita buat inovasi tu, kita perkenalkan satu kaedah, dia ada objektif lain tak? Okey? Nanti kita tengok. Okey, yang kedua adalah metodologi. Okey, yang ni teknikal sikit. Secara umumnya metodologi ataupun kaedah kajian ada 2 yang paling besar. Apa dia? Kualitatif dan kuantitatif. Dan sekarang ni ada mixed method, campur. Ada multi method. Secara generalnya dia ada 2. Apa yang dikatakan kuantitatif, apa yang dikatakan kualitatif, kita kena cerita sikit. Kajian ini melibatkan kaedah kuantitatif menggunakan soal selidik. Contoh. Okey, jangan confuse, sebab bila kita buat inovasi, kita nak tahu berkesan tak berkesan. Kadang-kadang kita tanya saja murid tu. Temu bual, itu kaedah kualitatif. Kadang-kadang kita buat pemerhatian kita sendiri. Yang syoknya action research ni tak perlukan satu sampel yang besar, yang guna persampelan rawak random sampling ke, tak payah fikir itu. Kita ini memang purposive sampling yang kita dah sampel yang kita dah tetapkan. Murid kita daripada tahun 2 Bestari, 15 orang murid yang mencapai markah ataupun kurang berminat terhadap aktiviti PDP sekian. Kita dah tetapkan. So tak perlu lagi buat random sampling daripada murid daerah Kuala Mudayan, zoom in ke daerah sekolah luar bandar, tak payah. Cerita dia cikgu di dalam bilik darjah kita sendiri atau murid-murid cikgu sendiri saja. Okey. So metodologi saya ulang balik tadi ada 2, kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif boleh jadi apa? Ujian pra, sekarang dia panggil pra ujian. Kalau buka Dewan Bahasa Pustaka, dia bukan panggil ujian pra, dia panggil pra ujian dan bersambung. Pra ujian, pasca ujian. Pra ujian ni sebelum kita buat inovasi kita ataupun kaedah yang kita perkenalkan, kita bagi dulu test. 5 soalan ke? Soalan macam mana? Bebas. Objektif pun boleh, subjektif pun boleh, soalan berbentuk struktur pun boleh. Okey. Itu kuantitatif. Ujian pra, ujian pasca, pra ujian, pasca ujian. Apa lagi? Soal selidik. Okey, ataupun kita tengok min, purata markah murid sebelum selepas tu, semua kuantitatif. Senang cerita, rumusan kuantitatif ni melibatkan nombor. Tak payah guna SPSS, tak perlu guna ANOVA ke, analysis of variance kan. Apa lagi? ANCOVA ke. Korelasi tu kira dah tinggi dah tu.
T-test ke, sampel T-test. Okay, kita guna simple saja. Ujian pro kita buat terhadap 10 orang murid kita, markah dia kita ambil min. Okay, ujian pasca kita buat, dia mesti instrumen yang sama lah, soal sedik yang sama, kalau tak valid. Lepas tu kita cari min, kita tengok ada perubahan. Itu kuantitatif. Kualitatif boleh jadi apa? Kualitatif boleh jadi temu bual, boleh jadi pemerhatian, boleh jadi semakan dokumen. Kita tengok hasil kerja murid kita, kita snap. Okey, sebelum ni dia tulis ayat bahasa Inggeris 2 perenggan pun payah. Selepas kita introduce kita punya kaedah approach tu, dia dah boleh menulis 5 perenggan dengan apa yang elok lah. Kita snap. Itu pun satu kaedah metodologi, kita panggil kualitatif. So cikgu cerita sikit apa kaedah yang kita pakai untuk menguji inovasi kita tu. Jangan confuse tentang apa yang kita buat. Contohnya kita buat satu aktiviti. Aktiviti tu kita namakan permainan apa-apa benda, roda impian. Contoh, kita tak cerita metodologi roda impian kat sini. Kita cerita metodologi macam mana kita uji kata keberkesanan roda impian tu. Pemerhatian, soal selidik, faham ujian pro dan ujian pasca. Okay. Seterusnya adalah hasil terhadap apa masalah kita tadi, menyelesaikan masalah kita tu. Keberhasilan dia, murid dah makin maju dalam pelajaran, cara penyampaian kita pun makin mudah. Itu hasil. Kemudian implikasi kajian. Implikasi kajian di sini, tuan-tuan dan puan boleh juga tulis cadangan. Kita tengok, kita buat sikit refleksi. Yang ni macam kita buat, orang kata apa, reflect terhadap kita punya kajian lah. Implikasi tu kita rasa dia boleh mengubah tak kita punya murid punya pembelajaran murid, ataupun kita nak cadang selepas ni kita cadangkan ada penambahbaikan sedikit terhadap hasil kajian ini dengan menambah elemen sekian. Selalu ayat akhir dia macam itulah. Okey. Ini kerangka abstrak. Boleh tak tuan-tuan puan nak bubuh apa lagi dalam kajian? Benda-benda lain. Nama peserta kajian tak perlu. Abstrak ni macam rumusan. Macam orang baca tu dia rasa dia nak tengok research kita. Orang baca kita punya abstrak, dia tahu the whole story of our research. Orang baca abstrak kita ni, dia rasa ini boleh bagi gold ni. Dia punya penilaian ini takat silver saja kot. Faham tak? Betapa pentingnya abstrak. Saya masa mengaji dulu, abstrak ni saya pergi 3 kelas berbayar. Satu kelas RM350. Jadi total dia lebih RM1,050 Nak belajar cara tulis abstrak yang menarik. Sebab orang akan baca the first page kita punya first impression adalah abstrak. Silapnya, abstrak tu kita buat last kali. Memang kita kena buat last kali sebab baru kita tahu result apa semua. Kita dah tulis, kita buat abstrak. Dan bila buat last kali tu, dia kira tinggal seredak lah. Kita punya effort tu, esok nak hantar malam ni baru buat, kan? Pukul 5 pagi bangkit, 5 pagi sampai 5.30 siap abstrak. Yang tu yang jadi tak elok. Sebab apa? Kita dah bubuh saja apa yang kita rasa done. Okay? So untuk kali ni, tuan-tuan dan puan dah ada orang kata generalisasi terhadap inovasi atau kajian tuan-tuan dan puan. Okay, balik kita gunakan framework yang saya edarkan ada satu kertas tu kan. Okay, kita cuba hasilkan abstrak yang baik. Sebab abstrak ni kita akan kumpul, reporting the full report tu nanti kita buat kemudian. Okey? Setakat ni ada soalan tak? Any question? Kita nak terus pada ni, saya ambil masa sekejap lah. Lebih kurang 11.30 habis. Ada cikgu nak ini. Ambil ni ke? Ya, boleh. Okey. Okey, yang saya bagi ni pun framework saja. Maksudnya dia punya kerangka. Boleh lagi nak tambah sikit-sikit apa yang tuan-tuan rasa. Kalau tak ada ni tak berapa cantik kan. Macam aksesori lain lah. Kita naik kereta Azia standard 1.0G, 1.0G. Nak bagi nampak ni, nak buat skirting sikit, nak tinted gelap sikit, ikut suka lah. Yang basic tu ini. Tapi jangan panjang. Tidak boleh lebih dua page. Satu muka surat saja. Okay. Okay, now kita proceed ke seterusnya.
Ni tuan-tuan puan, saya nak tuan-tuan puan refer kepada handout yang saya bagi. Dia ada beza sikit dengan apa yang saya bagi mula-mula tadi. Okey, untuk kajian kita kali ini, tu saya kata school of thought tadi. School of thought dia ada beza banyak-banyak lah. Sagi tuan-tuan puan pergi telefon kawan daripada USM ataupun telefon kawan yang lecturer di UUM, weh, tolong aku Ustaz nak buat abstrak ni. Tuan-tuan puan bagilah saya punya kita punya kerangka PPD Gamer. Dia kata ni tak boleh ni macam ni. Dia akan kata macam itulah. Sebab research yang mereka buat peringkat PhD dengan kajian tindakan tak sama. Dia ada detail lagi. Jadi untuk action research kita buat konsensus kat sinilah. Kita buat persetujuan ikut yang ni. Yang saya edarkan pada tuan-tuan dan puan lah. Okey, yang pertama ada latar belakang kajian. Dan betas tu ada kan? Okey, research background. Kemudian ada, ni bukan kenyataan tu lagi, pernyataan masalah. Problem statement. Seterusnya objektif kajian, seterusnya metodologi kajian, seterusnya dapatan kajian, yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Okey, mesti susun macam ni. Ya, saya cadangkan susun beginilah flow dia. Perenggan yang atas dia satu perenggan saja. Okey, ayat yang di atas tu kita cerita tentang latar belakang kajian. Kemudian seterusnya hubungkanlah ayat-ayat tu supaya dia sedap sikitlah. Ayat research saya tunjuk contoh. Okey, kemudian penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, cadangan penambahbaikan. Okey. Boleh lah saya teruskan. Okey. Abstrak perlu ditulis dalam dua versi, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi untuk kajian kita kali ini, kalau tuan-tuan perempuan bentang dalam bahasa Melayu, kita ambil abstrak bahasa Melayu saja. Kalau tuan-tuan perempuan bentang dalam bahasa Inggeris, sediakan abstrak dalam bahasa Inggeris. Tak perlu buat dua. Panjang perkataan dia 200 hingga 300. 300 tu pun maksimum dah. Okey. Ini dia punya lagi jauh lagi dia apa? Ke tablet doktor. Oh, ya ke? Okey, nanti tuan-tuan puan, tajuk di atas sekali sini Okey, macam ni saya bagi dia punya gambaran dia begini. Tajuk di atas sekali, kemudian ada nama. Oh, ni saya tertinggal ni. Kita tengok balik sekejap. Ini tak payah ni. Ni saya copy saya. Okey, tengok yang dalam saya bagi pada tuan-tuan puan-puan, ada apa tinggal tajuk lagi, nama sekolah. Okey, kat sini ada sekolah, email mesti ubah. Okey. Email yang personal pun boleh, yang yang MOE pun boleh. Okey, ikut yang saya bagi edaran tu, Okey, kemudian dia ada dia punya framework situ, latar belakang kajian sama. Penyataan masalah, objektif kajian. Okey, kita tengok contoh. Dan last kali ni pun tertinggal. Habis saja tuan-tuan puan tulis tu, dia ada kata kunci. Kata kunci, keyword. Okey, kata kunci ni ada satu ketetapan lah, saya tunjuk contoh mana. Okey, kata kunci kita tulis secara italic. Faham maksud italic? Kita sengit ni keyword yang berkaitan dengan kajian kita. Okey, kalau macam cikgu ni dia buat komik kan, sebab apa, nanti dalam Google orang akan search, orang kata apa, keyword.
kajian tentang komik dia akan keluar. Kalau kita daftar memang kita ada ISBN. ISBN ni dia akan bagi Pusat Negara Malaysia ni dia akan ada satu archive dalam internet tu. Kadang-kadang ada researcher lain ambil kita punya dapatan tu, dia jadikan reference, akan lekat dalam Google, dalam internet. So macam ni, cuaca, iklim, subjek dia kajian tempatan. Ni KPSR lama ni. Lah ni tak ada dah kajian tempatan tu. Tak ada dah kan. So keyword di akhir sekali ni, kata kunci, semua ni ditulis dalam italic. Dia ada jumlah. Tak ada. Tak kisah. Tapi jangan buat sampai keyword tu lebih pada abstrak, sampai dekat setengah muka surat kan. Biasa keyword kata kunci ni 5 ke 6 keyword saja. Maksimum 6 lah. Kadang-kadang kita tengok keyword tuan-tuan Google apa ni abstrak kajian, keyword tu kadang-kadang ada 2 tau. Sebab dia nak tekankan dia punya research tu berkaitan apa? Action research kita. Okey, kita go through sikit. Okey. Untuk di sini kita putuskan di sini, Tuan Haji bantu saya. Tajuk dia ni kita nak bubuh huruf besar semua ke ni? Kita putuskan kat sini. Macam ni. Okey, kalau macam ni tuan-tuan puan-puan kena alert. Okey. Macam ni dalam. Dia panggil apa ni? Dalam di kata penghubung. Kata sendi kena huruf kecil. Okey, yang lain-lain tu dia depan dia huruf besar. Keberkesanan penggunaan komik Malaysia dalam. Dalam tu huruf kecil. Meningkatkan kefahaman murid tahun 5 amanah SKM terhadap. Ni huruf kecil. Kata sendi faktor yang huruf kecil mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia. Jangan lagi kita select, kita pick up word tu semua apa ni panggil caps, bukan caps lock, huruf besar lah, capital letter kan. Hati-hati. So kita ada konsensus kat sini. Untuk tajuk kita bold dan huruf besar di awal perkataan kecuali kata sendi. Apa kata sendi? Kata hubung. Kata sendi kata boleh lah, tapi faham lah itu yang dan, yang, di. Okey. So selepas tajuk, masukkan nama researcher ataupun nama cikgu. Yang ni kalau ada 2 orang, nama kedua duduk di bawah. Okey. Celah ni saya tertinggal tadi, apa benda saya bagi tahu tadi? Email. Jarak ni selang 1.5 1.5. Ya. Tak minggu depan bawa tak. Hanya abstrak ni. Yang tadi yang dia dengan IAB tu, pendek-pendek kan? Oh, IAB buat huruf besar. Tapi baru So kita nak buat huruf besar, huruf kecil. Ya faham. IAB saya tengok contoh ni buat huruf besar semua. Huruf kecil. Tak apa yang IAB tak apa, hantar yang huruf besar tu. Ada siap lah. Yang masih ada ni kita buat ikut ni. Saya highlight tadi lah. Okey. Jurnal ini majulis. Guna ini. Tengok jurnal kita macam mana? Ustaz, jurnal kita. Jurnal tadi buka kan. Kita punya ni. Tengok tajuk. Dia macam mana? Semua huruf besar. Kita ikut dah. Okey. Dah tulis nota dah apa. Tak apa, hari ni kita finalize huruf besar. Okey, kita standardkan, kita samakan setara semua huruf besar semua. Nama apa huruf besar? Saya tulis sini lah. Yes ya. Kalau saya buat kajian terhadap kelas pemilihan. Ya. Kalau kajian kelas pemilihan, masuk libatkan cikgu pemilihan. Okey. Sekadar membantu waktu
Dia menulis, dia terlibat apa dengan Ada penulisan dia untuk nama kedua. Ah. Orang nak bantu kita waktu cikgu kalau macam ni, okey, nak bubuh nama ni, dua-dua orang ni terlibat, bukan dia membantu. Dia dalam sebagai apa penyelidik juga. Kalau macam cikgu tu tak payah buat nama cikgu yang buat kajian. Ini memang dua orang ni buat kajian. Katalah kita ada inovasi kita perlukan, kita panggil bias dalam research ni kita tak boleh laksana. Kita tak boleh pergi duduk kalau ikutkanlah. Kita macam cikgu nak edarkan semua, dia akan berlaku bias dia panggil dalam research. So kita bagi kat kawan kita, okey hang buat macam ni prosedur dia, kita orang luar. Yang tu yang betul lah, tapi tak apa, tuan-tuan puan edar sendiri, tak apa. Tu kata yang buat research ni kita saja. Hak cikgu bantu kita edarkan apa ataupun kelas dia yang dia laksana pengajaran yang kita introduce tu, itu sebagai pembantu. Kita dalam penghargaan nanti kita boleh lah. Dalam ni nama cikgu je. Okey, saya recap balik semula, kita buat pembetulan sikit. Okay, sekarang ni yang ni bahagian ini kita tetapkan jadi huruf besar semua. Dia akan jadi macam mana? Keberkesanan macam tu. Keberkesanan. Huruf besar ni tak ada masalah, dalam ke dan ke apa, dia akan jadi huruf besar semua. Jadi cantik sikit. Okey. Yang ni pun akan jadi author pun ataupun researcher pun huruf besar. Siti Virus. Email tak jadi huruf besar lah. Email ikut kita punya ni lah, standard kan. Kemudian kita letak email. Nama sekolah. Okey, institusi, nama sekolah. Nama sekolah kita bubuh lah. SK Cikgu Noini, nama sekolah dia tulis huruf besar juga ke? Cikgu Noini Bayjuri. Nak tengok apa yang contoh dalam tu, nama sekolah bubuh huruf besar juga ke? Institusi, nak selepas nama penyelidik tu. Nama sekolah besar. Nama sekolah huruf besar kan? Nama sekolah kecil. Nama sekolah huruf kecil. Nama penyelidik besar. Huruf besar. Okey, nama sekolah saya pinjamlah nama SK Darul Aman saya. Apa? Email Apa? Italic. Abstrak besar. Ni betul Email Kunci Italic. kata kunci tu Italic kan. Okey ya. Masuk macam bercanggah sikit lah dengan yang kami buat. Format je. Kami semua huruf besar. Semua huruf besar. Email dia yang biasa. Semua huruf besar. Email saja kan. Kita ikut yang tu lah standard. No. Okey. So macam ni. Okey, kita ambil konsensus kat sini. Bahagian atas ni semua huruf besar lah. Termasuk nama sekolah. Supaya kita standardkan dengan IAB punya group. Boleh Cikgu Mujahid lah. So semua huruf besar. Tu saya kata dia punya school of thought ni tak sama. Dia beza-beza, tapi tak apalah, kita buat konsensus kat sini, persetujuan bersama, kita standardize kan. Okey, semua huruf besar kecuali email. Okey, email sahaja huruf kecil. Perkataan abstrak ni pun huruf besar. Ni pun abstrak macam ni lah. Ya, ni betul. Okey, bawah ni nama sekolah pun huruf besar. Ni capital letter, huruf besar. Huruf besar termasuk nama sekolah. Ya. Apa nama sekolah kecil? Tak apa, kita dah standardize kan sekarang. Okey, untuk kumpulan ni semua yang saya kotakkan warna merah ni, semua ni kita buat dalam huruf besar. Kecuali email. Email huruf kecil dan Cikgu Mujahid italic. Tak italic. Okey, email huruf kecil. Huruf kecil tak italic. Okey, italic cuma di bahagian bawah ni saja, betul? Kata kunci. Okey? Yang mana? Okey, kata kunci bold. Yang ni bold. Sana. Yang ni kita boldkan. Yang ni kita bold.
Kata kunci yang ni dia tak sengit tau. Kata kunci ni tak sengit. Word yang kita pilih untuk kata kunci itu kita bolehkan. Umur dia tak boleh lah. Umur dia ada kata. Ya. Kita pernah kita tinggalkan. Yang ni saja Yang ni. Kecuali koma tak payah. Dia word dia saja. Bold. Ni bold dan italic. Boleh? Okay, tak apa, yang sikit-sikit nanti kalau ni masa editing tu kita akan perbetulkan lah. Yang penting ni kita ikut format ni, editor nanti taklah teruk. Kan? Okay. Kemudian kita tulis spacing dia 1.5. Spacing. Tajuk bold. Ni bold macam ni, tapi huruf besar. Tajuk bold huruf besar. Spacing 1.5. Tak apa, spacing tu nanti kalau ni kita tolong editor kan. Tapi kita declarekan spacing 1.5 lah. Spacing 1.5. Font. Okey. Ada soalan? Ada soalan saya kita tengok. Font kita pilih apa? Tuan Haji, Arial ke Times New Roman? Area apa? Sudah ke time? 12. Font kita ambil 12 lah. 12 Times New Roman. Boleh? Font Times New Roman, size 12. Okay. Nampak tak? Okay, yang ni kita nak hands on sikit lepas ni. Okay, saya anggap settle. Generally kita dah dapat satu persetujuan untuk bentuk rupa dia lebih kurang macam tu lah. Okay, ni kita nak tengok konten dia. Ni apa tak ada ni? Tak ada tajuk lagi. Ni abstract sahaja, tak ada kata kunci, tak ada nama penulis, tak ada apa lagi tak ada satu. Email. Okay, kita nak tengok konten ataupun kandungan abstract dia. Okey, berpandukan handout yang saya bagi, kita buat sama-sama lah. Kita nak go through di mana satu dia tak latar belakang kajian ni, mana satu penyataan masalah dia, mana satu objektif kajian, metodologi, sampai kita nak go through. Okey, saya akan baca satu-satu. Nampak tak yang belakang tu, nampak? Okey, saya akan highlight ayat pertama dia ni dulu. Sikap dan tingkah laku 10 orang murid tahun 2 optimis masa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Jawi menunjukkan mereka tidak berminat. Ini apa kita boleh kata? Latar belakang. Latar belakang ke pernyataan masalah? Kita tengok, kita pendingkan dulu. Tengok kat sini Punca masalah yang utama ialah kerana mereka tidak mengenal huruf Jawi. Okey. Sekarang ni kalau tengok warna hijau tu latar belakang ke pernyataan masalah? Latar belakang. Okey, yang hijau tu adalah latar belakang. Background research. Dia bagi cerita sih, dia lebih kurang pernyataan masalah, tapi dia nak bagi tahu macam mana timbul idea dia yang dia boleh buat kajian tindakan. Ni dia cerita tu, dia kata action research, nampak? 10 orang saja. Sikap dan tingkah laku, ada 2 variable kat sini. Dia boleh bagi objektif dia 2 dah kat sini. Sikap lain, tingkah laku lain. Faham tak? So nanti cikgu-cikgu nak buat objektif, boleh buat 2. Mengenal pasti sikap ataupun mengenal pasti tingkah laku. 2 benda yang berbeza dalam satu penyataan latar belakang kajian kita lah. Okey. Dia kata sikap tingkah laku 10 orang murid tahun 2 optimis masa proses pengajaran dan pembelajaran PDP mata pelajaran Jawi menunjukkan mereka tidak begitu minat. So sekarang ni dia, kalau kita tengok tak berminat, apa end result yang kita dapat jangkakan? Daripada tak berminat jadi minat. Nampak tu? Apa yang sesuai kita boleh test depa ujian Jawi sebelum tak boleh, selepas boleh test bagi orang kata handout Jawi sebelum ni tak buat pun. Bila dah
perkenalkan kita punya kaedah tu, mereka suka buat, habis semua soalan. Tu berjaya. Itu yang kita kata metodologi. Kita punya inovasi bukan metodologi. Inovasi kita tu apa? Produk kita. Produk hasil kita. Dalam abstrak nanti kita bagi tahu, kita uji dia guna apa. Kita tengok perubahan tu menggunakan apa kaedah. Okey, kita tengok yang warna merah. Ini saya kata sebagai penyataan masalah. Punca masalah utama ialah kerana mereka tidak mengenal huruf Jawi. Dia ada panjang lagi ni. Yang mewakili huruf Rumi. Serta tidak mahir menyambung antara huruf-huruf tunggal Jawi. Minta maaf lah yang SJKT, SJKC kalau ada huruf Jawi ni, kita punya macam tulisan Arab tu, dia tak boleh nak sambung. Macam Tamil punya tu jugalah. Macam sekarang kita Roman ni, kita satu-satu single. Ni dia kena gabung. Jadi dia tak ada kemahiran, murid tak ada kemahiran tu. Okey? Itu dapat dia punya penyataan masalah. Alright? Okey. Tengok sini. Tengok sini macam panggil murid tu. Sorry cikgu. Cikgu tengok di sini. Maka fokus kajian ini, yang saya highlight warna kuning ni Okey, ini sebenarnya apa cikgu? Objektif kajian dia. Dia tak guna directly word objektif. Boleh. Tak semestinya mesti baca-baca hang mana objektif ni. Jadi kita kena interpret. Orang yang biasa dan research dia boleh interpret. Maka fokus kajian ini adalah untuk menangani masalah tersebut dengan memperkenalkan satu kaedah baru bagi membantu murid tersebut mengenali huruf Jawi yang mewakili huruf Rumi. Okey, serta satu kaedah baru bagi meningkatkan kemahiran mereka menyambung antara huruf-huruf Jawi. Itu objektif kajian dia. Dia guna word fokus. Ataupun kita boleh kata, okey, matlamat kajian ini sekian. Boleh juga. Okey, seterusnya. Tinjauan awal. Yang ni kalau tuan-tuan puan biasalah pernah buat master ataupun tengah belajar ke ataupun biasa buat kajian. Tinjauan dalam perkataan technical research survey. Inilah metodologi. Tinjauan awal menunjukkan 10 orang murid. Ini dah masuk metodologi dah ni. Bla 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 bla. Dah cerita. Bila masuk skor min. Bila dia cerita pasal skor min tu, tinjauan awal tu dia dah bagi tahu dia nak buat macam mana metodologi dia. Maksudnya nanti dia akan bagi ujian. Ini ujian menyambung huruf. Bila ujian saja, saya tunjuk sini Bila dia cerita pasal ujian, ini ujian pra ni. Pra ujian, post ujian, ataupun tuan-tuan perempuan tak mau nak pening sangat, nak buat pemerhatian saja. Daripada semakkan dokumen, mendapati murid-murid ini, semakkan buku latihan, mendapati murid-murid ini, itu kualitatif. Kalau ujian sambung huruf ni, ujian adalah kuantitatif. Bila kita buat ujian, data nanti akan keluar dalam peratusan. Boleh interpret data dalam bentuk min. Boleh interpret data dalam bentuk kekerapan. Kekerapan dia buat salah, kekerapan dia skor betul. Itu semua metodologi kuantitatif. Buat simple saja. Tak perlu ambitious sangat nak pergi buat macam tuan Akibi kata SPSS. Masuk data guna Excel pun okey. Tapi kalau tuan-tuan boleh interpret dalam bentuk graf, bawa chart before and after, kan? Sangat cantik. Okey? Okey, kemudian dia cerita sikit. Setelah kad dalil Abu. Ni nama apa ni? Macam Abu Zarzat. Ni dia punya nama nanti tuan-tuan puan. Inovasi tuan-tuan puan ataupun produk kita bagi klise sikit. Dia bagi orang kata, bagi yang nampak macam dia panggil word apa? Keci. Klise pula keci. Klise ni yang biasa. Keci ni orang tengok macam ni lah. Ni ajaran sesat ke apa ni? Dalil Abu Zarzat. Tapi dia adalah combination of ZAR tu. Tuan-tuan puan sendiri akan cerita di dalam research nanti. Di bahagian abstrak nanti, bagi catchy, bagi orang kata nampak satu frasa yang bombastik lah.
Ni dia cerita pasal dia punya inovasi ni. Inovasi ni dia tambahan lah, tak ada dalam objektif kajian apa, tak ada. Dia nak bagi cerita, okey, setelah dia ni, dia buat tindak susul dia menggunakan dia punya inovasi. Dia cerita sikit sini okey, saya duk tanya dapatan kajian kat mana. Ni ujian pos. Okey, bila kat sini ujian pos dijalankan menunjukkan 100% murid lulus. Ini apa ni? Ini adalah dapatan kajian dia. Setelah dia memperkenalkan kad dalil Abu Zarzat tu, dia buat ujian pos. Ujian pos bahasa Melayu saya kata tadi, pasca ujian. Bersambung. Perkataan dia bukan dua perkataan, dia satu perkataan. Dia dapati murid tu 100% lulus. Hebat ni. Tak tahulah bohong ke macam mana, tapi ada data. Dalam apa abstrak dia tak letak semua data apa murid 1, murid 2, murid 3. Jangan bubuh nama. Bubuh nama murid 1, dia panggil pseudonym. Dalam research tak boleh bubuh real name. Pseudonym, P-S-E-U-D-O. Pseudo. Pseudonym. Ya, bahasa teknikal untuk ni lah. Pseudonym. P-S-E-U-D-O. Name. Pseudonym. Pseudonym ni dalam apa etika untuk kita buat research, kita tak boleh ubah nama Mujahid, markah dia sekian. Kan? Ashraf markah dia sekian, tak boleh. Dia punya etika lah. Kita buat murid 1, murid 2, tapi nampak tak? Dia tak cerita pun. 100 murid lulus tu dia tak cerita pun siapa yang lulus. So dalam abstrak tak perlu letak responden punya performance ataupun responden punya data. Data kajian keseluruhan sahaja. Okey, kemudian dia buat sikit lagi. Ni perkataan-perkataan ni cikgu kena pakai ni. Minat. Apa maksud min? Orang matematik tahulah. Purata. Guna word-word yang macam ni sikit. Min. Apa lagi selain pada min, apa lagi orang matematik? Median, pencapaian, dah sekian-sekian. Selalu min lah. Peratus pencapaian, min pencapaian. Okey. Okey, ini dia dalam dapatan kajian. Okey, tengok ayat frasa yang terakhir. Dapat dirumuskan kemahiran murid dalam menulis jawi dapat ditingkatkan. Ini pun dia kata dalam dapatan kajian lah. Dapatan kajian lagi. Setelah menggunakan ini, kita kena menjual kita punya inovasi. Okey? Inovasi ni kita kena upkan sendiri, bukan shock sendiri. Takkan kita nak tunjuk inovasi gagal kita tak panggil bentang lah. Maksudnya cycle action research tu kena berterusan. So ini kita seolah-olah action research kita dah siap lah. Tuan-tuan mesti dah uji banyak kali dah buat penambahbaikan. Kurang here and there tu tuan-tuan dah improve dah. So ini laporan yang kira yang cantik lah. So yang masa during improvement tak payah tulis. Lepas tu saya buat penambahbaikan bahawa tak payah tulis. Kita nak tulis kejayaan ataupun dia punya hasil dapatan yang terbaik yang kita dapat. Okey? Okey, kemudian kat sini dia tak bagi cadangan penambahbaikan. Pasal tak? Okey, akhir sekali dia kata penyelidikan untuk mencari pendekatan terbaik dalam amalan PDP bukan sahaja dapat mengatasi masalah pembelajaran murid, malah menggilap kreativiti dan inovasi murid. Ending kita punya abstrak macam ni pun boleh. Dia punya kesimpulan terhadap kebaikan apa dia punya inovasi itu, ataupun kita bagi cadangan penambahbaikan. Okey, kalau sebelum ni hanya dilaksanakan di dalam murid tahun 4 saja, diperluaskan kepada murid tahun 3 dan tahun 2 berdasarkan keberkesanan Ayu Zarzat ni. Contoh. Itu yang paling simple lah. Jangan bagi cadangan penambahbaikan yang terlalu orang kata apa, tinggi sangat lah, yang sukar dicapai. Peringkat sekolah kita dahulu diperluaskan kepada kelas 4A, Pak Bestari, Pak Cekal dan Pak Amanah. Sebab kita buat ni untuk Pak Dedikasi contoh. Dia cerita pasal kita punya interior.
Dia memang tak ada sampai peringkat negeri apa semua. Kita cerita pasal kita punya action research dalam populasi sekolah kita, dalam sampel murid kita sahaja. Okey? Ada soalan? Panjang ni lah lebih kurang. Boleh buat tak? Jangan panjang sangat. Lebih kurang macam ni. Lepas siap tu baru kita cari kata kunci. Macam ni kan? Lepas siap tu baru kita cari kata kunci kita. Jawi. Tadi apa lagi? Dia cerita pasal apa ni? Apa kata kunci yang sesuai kita nak cari ni? Boleh bantu saya tak? Pembelajaran Jawi. Apa lagi yang rasa-rasa nanti guru-guru lain boleh cari type tu, dia akan keluar kita punya ni. Minat dia. Okey, satu lagi. Dia satu macam kajian tempatan ni, satu phrase lah ni. Dia tak boleh minat terhadap kajian tempatan, tak boleh. Keyword memang kata kunci yang menjadi kunci key kan. Keberkesanan macam ni. Tapi Jawi pun boleh. Okay. Tapi kalau macam kita nak buat tentang satu nama yang orang kata nama khas, memang 2-3 perkataan boleh. Prestasi ataupun murid tahun 4. Murid tahun 4 tu dia satu boleh kata satu kata kunci. Okey. Contoh macam profesionalisme guru. Tu boleh kita buat sebagai keyword. Jangan pegang kata ini tak ada 2 perkataan. Sorry saya silap tadi. Minta maaf. Saya tak kecilkan skop cikgu. Saya nak masukkan jangan ambil satu ayat panjang. Profesionalisme guru boleh letak sebagai satu keyword. Keberkesanan PDP. Boleh dalam satu keyword. Kalau kita tak keberkesanan PDP dalam tahun panjang tak boleh. Dalam tahun pembelajaran tahun 4 tak boleh. Mata pelajaran Jawi tahun 4 boleh. Dia jadi satu frasa yang satu maksud. Keyword dah. Okey, ada soalan? Saya buka 5 soalan saja maksimum. Soalan ke-6 saya tak mau jawab lah. Okey, ada soalan pertama. Tarikh yang nak kena hantar abstrak ni adalah pada 16 Februari sebelum cuti tu. Jangan 16 Februari pukul 5 pagi cikgu tulis. Macam saya pesan tadi lah kan. Tulis abstrak ni yang paling penting sebenarnya. Saya pergi 3 kelas bayar sendiri. Harga dia 1,050 nak tulis abstrak. Okey, ada soalan? Okay, saya recap balik format daripada atas. Huruf besar semua, tajuk saja bold, nama penulis ataupun nama pengkaji itu huruf besar juga, email saja huruf kecil, kemudian word abstract ni huruf besar, tidak bold. Dia tak ada indent lah, tak ada perenggan. Apa dia panggil? Indent lah no? Ni kat sini. Sama saja. Hujung ni. Dia tak ada macam kita tap pi nak mula perenggan kan? Dah. Dia satu dia kotak macam ni lah. Macam ni. Buat siap-siap justify. Justify ni. Jangan sengit belah kiri, jangan sengit belah kanan. Justify. Margin footer nanti editing tu kena buat. Margin footer ni ambil standard tu ada dalam Word tu dululah. Sebab dia akan sampai Cikgu Farah nak buat siap. Dengan dia ITK. Apa? Nak pergi Dia sini. ITK dia pakai balik. Balik tak suruh Dia dia. bukan dia nak dia dia akan masuk, kita akan dapat dia. Dia bukan artikel, dia cuma ada site saja. Pada ini kita ambil. Okey, last recap. Okey, kata kunci, titik bertindih, huruf italic dan dibolkan. Okey, itu saja.
Ya cikgu, ada soalan? 16 Februari. Hantar melalui pembimbing. Saya lagi Haji Nizar akan buat housekeeping sikit, macam mana nak hantar tu, through email ke, soft copy. Ya cikgu. Buat charter. Oh, cikgu ni ada cikgu, terima kasih cikgu. Ada tanya, ada website tak yang boleh dikongsi bersama untuk hasilkan carta juga yang menarik. Saya duk pakai Excel saja. Ada kawan-kawan yang tahu? Canva ada tak Canva? Canva tak ada. Tak ada. Excel tu cuma Canva ada, tapi dia boleh generate Daripada data tak ada, boleh, saya ingat. boleh. Yang Excel ni kita hanya boleh generate dia 2D, kemudian dia boleh edit jadi 3D, itu sajalah. Tak apa, good question. Ada kawan-kawan yang tahu? SPSS lah. SPSS pun dia 2 dimension saja. 2D saja, dia flat punya gambar. Maksud cikgu ni menarik lah. Maksudnya dia boleh hasilkan presentation data tu kepada satu bentuk chart yang menarik. PowerPoint. Betul cikgu? PowerPoint baru ada. PowerPoint ni baru ada. Okey, PowerPoint template tu ada, saya biasa nampak, biasa jumpa template PowerPoint yang ada lah. Nanti boleh share kot kalau ada. Nanti kita share untuk siapa yang perlu PowerPoint punya template tu, yang dia boleh dia grafik lah, grafik. Cadangan dia. Macam ni. Tapak presentation tu kan. Okey, terima kasih cikgu. Kita jot down kat sini. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, saya serahkan kembali kepada Puan Norma. Segala salah dan silap saya mohon maaf. Keterlanjuran ke ataupun salah informasi, nanti itu daripada kelemahan saya lah. InsyaAllah saya akan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.